Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni ikut saya berjalan-jalan daripada kota Warisan Sepang menuju ke Kuala Lumpur dalam keadaan hujan yang pada saya agak lebat. Musim tengkujuh sudah tiba. Jadi hari ni saya nak bercerita pasal teknik memandu dalam hujan. Beberapa tips lah saya nak kongsikan. Pertama, kena buka lampu lah. Tayar, janganlah pakai tayar semi slick dekat time hujan ni. Sebab ikut pengalaman saya di Lita, tayar semi slick dalam hujan langsung tiada grip lah. Jadi seboleh-bolehnya kalau dalam hujan ni pakai tayar yang berbunga tebal, yang dapat mengalirkan air dengan baik sebab kita meredah air. Jadi kalau tengok video saya sebelum ini, saya bawa satu Volvo 240 di turn 3 Lita Sepang. Saya tak sangka pun kereta tu akan berpusing. Saya ingat dia nak pusing sikit, saya kanan dan counter balik, dan akhirnya ianya menyebabkan tak berjaya counter tersebut, dan menyebabkan berat bahagian belakang ke depan kerana weight shift disebabkan oversteer, hilang grip bahagian hadapan dan terpusing-pusing 360 dua kali. Saya 720 lah total. Yang sebenarnya tak langgar guardrail dekat Lita Sepang tu. Guardrail kalau saya terlanggar, satu guardrail harganya 3,500 lah. Jadi macam mana saya boleh belajar benda tu? Dah terbiasa berpusing dekat dalam simulator. Alhamdulillah dapat juga saya carry di dalam dunia betul. Jadi saya tak pernah pergi ke kelas defensive driving ke, yang untuk menghadapi situasi macam tu. Saya belajar dalam simulator. Jadi sewaktu saya berpusing tu, automatik tangan saya pegang steering supaya steering tu tegak macam ni, tegak hadap, dan juga saya adjust supaya dia menghala ke arah yang saya nak. Dan saya tekan clutch. Maksudnya dia dah berpusing, saya tak boleh buat apa kan. Jadi saya tekan clutch dan biarkan momentum itu habis sambil mengawal pegang steering, bukan lepaskan terus lah. Itu mungkin itu teknik saya. Teknik orang lain, teknik yang betul mungkin berlainan dengan apa yang saya fikir. Sebab dalam simulator pun saya buat benda yang sama. Saya tekan clutch dan saya pegang steering. Tapi kalau kereta tu menghala ke tembok, tangan kena keluar daripada steering sebab airbag akan meletup. Jadi kalau tangan dekat steering, dia akan menyebabkan kecederaan kat tangan. Jadi tips memandu dalam Lita Sepang sewaktu hujan. Jadi expected lah. Sejak tahun 2018 saya memang masuk track day sentiasa dalam keadaan hujan. Taklah selebat macam ni, tapi selepas hujan, tapi track basah kan. Jadi pertama tips saya tayar pressure. Tayar jangan pakai tayar semi slick. Dah tahu nak hujan, pakai tayar biasa-biasa sajalah. Tayar memang tayar road usage. Sebab dalam Lita Sepang licin dalam Lita Sepang dia 2 atau 3 kali ganda licin daripada jalan raya biasa. Jalan raya biasa dia kasar, jadi tak rasa terlalu licin. Tapi dalam Lita Sepang dia sangat licin sebab Lita tu memang untuk grade perlumbaan F1 jadi permukaan dia sangat smooth. Jadi air mengalir atas ibarat minyak tau. Jadi bila tayar slick, dia akan kena air dulu baru kena permukaan Lita. Itu yang masalah licin yang melampau-lampau tu. Jadi saya nasihatkan, dah expected nak hujan macam ni, better tayar pakai tayar biasa lah, tayar berbunga lah, tayar yang memang untuk road usage. Pressure tayar saya rasa rendahkan 23 ke 24. Jadi itu pun ikut pada saya, bila tayar lagi direndahkan pressure-nya, dia akan memberi extra grip. Tapi janganlah bawa gila-gila dalam hujan kan. Jadi, sebab kalau boleh jangan tayar keras. Jadi tayar tu katakan biasa bawa 28 permulaan, itu rendahkan 26 ke 2 klik PSI ke bawah. Jadi ikut teori saya, tayar lagi lembik sedikit, tak lembik sangat, lebih lembik sedikit, dia akan memberi extra grip. Sebab bila kita dalam Lita Sepang kan, kita kan memberi stres ke tayar, jadi pressure tu akan naik balik.
Mungkin 4 PSI, mungkin 6 PSI, bergantung kepada cara pembawakan kereta dalam lintas Sepang lah. Kalau sewaktu kering, saya punya favourite ialah start dengan 25, dan kebiasaannya saya akan end up dengan hot 29, 30 macam tu lah. Jadi itu berbeza ikut driver, sebab saya jenis bawa relax, saya tak menstreskan tayar. Jadi mungkin ada driver yang agresif, mungkin dia boleh pergi 6 PSI daripada cold atau suhu permulaan lah. Jadi itu tip-tip saya kat lintas Sepang. Satu lagi ialah brake lah seawal boleh. Janganlah nak tunjuk hero waktu lintas basah ni. Tak ada apa yang perlu dibuktikan. Dan apa yang kita boleh belajar ialah mengenali behavior kereta jika hilang kawalan. Maksudnya sewaktu mengambil selekor, kemungkinan besar kereta anda akan slide. Jadi adakah slide tersebut berunsur understeer ataupun berunsur oversteer? Time ni lah nak belajar throttle application. Nak tekan full ke, nak tekan suku-suku ke. Jadi ada orang memang sengaja menunggu hari hujan baru nak turun track day, sebab dia nak mengasah bakat belajar mengawal kereta waktu hujan. Jadi kalau kaki time attack memang tak suka lah kan, tak dapat lenjan lah kan waktu hujan. Macam kaki, orang yang berfikiran time ni lah aku nak belajar bawa kereta sliding dalam lintas Sepang. Jadi dia takkan lah bawa push sehabis-habisan. Maksudnya kalau dia terbabas sekadar terbabas kat tepi dah, tak adalah sampai guardrail, sebab dia tahu limit dia kat mana. Jadi kat situlah dia punya kelebihan track day waktu hujan ni. Belajar mengawal kereta, dan kita akan jadi much better kalau waktu kering dan kita hilang kawalan, kita tahu apa nak buat, sebab kita dah belajar time-time hujan macam ni lah. Jadi seronoknya kat situ lah kan. Jadi bila lagi nak belajar. Jadi jangan jadikan alah bulan 10, 11, 12 ni track day tapi hujan, tak nak lah. Jadi pada saya ianya satu kerugian. Dulu saya berfikiran macam tu juga masa tahun 2017 dulu lah kan. Bila dah layan hujan, seronok dia lain macam. Jadi saya ubah mindset. Nasib baik tayar kereta saya, kalau hujan mungkin saya bawa BMW ni lah kot. Sebab ni tayar road saja, memang tayar untuk rendah hujan. Jadi tak ada goal nak buat timing. Jadi saya nak belajar macam mana agaknya kalau bawa Gajah ni dalam hujan dan lintas Sepang, macam mana dia punya respon, dan dapatlah belajar mengawal counter steer ke. Kita nak belajar counter. Jadi dalam video saya sebelum ini saya menekankan duduk rapat dengan steering kan. Jadi jadi pada saya duduk rapat dengan steering memberikan kita lebih ekstra mileage kat dalam car control lah. Sebab lagi rapat kita lagi peka tau. Dan bila lagi rapat kita kan akan automatik duduk depan sikit kan. Kereta lumba dia ke belakang steeringnya, tapi sebab kita nak rapat, jadi kita terpaksa duduk hadapan dan tinggi sedikit, dan kita nampak segala benda ni dengan apex tu dengan agak jelas. Jadi bila jelas, di car control akan jadi much better, sebab anda akan aware. Kawan anda berborak sebelah, anda pun dah tak layan dah. Aku nak fokus sama mandu. Jadi kalau bawa kawan sewaktu track day, janganlah kawan tu minta lah jangan borak, sebab kita perlukan driver ni fokus atas jalan. Bahaya tu kot nak borak-borak. Tengah borak-borak sambil pandang kiri kanan, tiba-tiba kereta depan berpusing, kita tak sempat nak elak. Jadi satu lagi tips ialah jangan berborak dengan driver sewaktu track day. Jadi katakan anda duduk sebelah, fokus ambil gambar, ambil video, jangan borak dengan driver. Biar suruh driver fokus. Kalau dia ajak borak pun fokus, cakap fokus ke depan, better. Jadi waktu hujan satu lagi ialah buka aircon. Kita tak nak kabus. Kalau ada aircon, buka aircon. Kalau track car, saya tak tahu lah macam mana kan. Kena beli satu alat yang ada kipas tu lah, yang udara sejuk dalam kan. Jadi kalau kereta anda road car, buka aircon. Kita bukan nak lenjan dalam litar pun. Jadi buka aircon untuk hilangkan kabus-kabus ni semua. Jadi bila lagi nak merasa kereta sliding kan, dalam track lah paling selamat kan. Kalau kereta terperangkap dekat dalam sand trap, dalam dekat dalam litar, tow truck panggil datang percuma, sebab anda telah dibayar, anda telah membayar kos tow truck tu kalau terbabas lah. Kalau boleh elakkanlah, jangan jadi punca red flag. Walaupun saya dah pernah jadi punca red flag sekali,
sebab saya terlalu eager track day waktu malam, waktu basah. Saya break terlalu lambat dekat T9. Lock dari depan, lock terus masuk sentral. Nasib baik alhamdulillah rem tak pecah, tayar tak pecah, setakat batu-batu aje lah. Dan satu lagi, jangan follow kereta depan terlalu rapat. Time ni tak boleh lah nak buat apa tu, battle. Sebab air naik kan. Jadi macam mana? Sebab track day ni pada saya ialah sesi di mana orang beginner dan juga orang yang expert memandu dalam lintas sepang. Jadi better jarakkanlah, sebab orang beginner ni dia beginner, dia panik, sebab panik dia tak tahu apa nak buat. Sebab itulah dia digelar beginner. Dia nak belajar benda tu dalam lintas sepang. Jadi janganlah bully orang-orang yang beginner ni. Ada satu track day ni dia letak stiker kuning, warna kuning bulat, nak indicate yang ni orang first time turun track. Jangan bully dia orang, jangan menakutkan dia orang. Sebab dia orang ni adalah tonggak-tonggak utama yang membolehkan kita enjoy track day pada kadar yang murah. Kena ingat track day operator ni diperlukan partisipan untuk membolehkan kesemua orang dapat harga murah. Kalau dia tak dapat meet that partisipan, harga jadi mahal. Jadi janganlah kita buat perangai-perangai macam tu. Macam aku jumpa Azia bawa slow gila. Dah lah, bawa Azia lah betul driver, dia beginner tu, slow lah tu. Pergi pancung dia dekat T11. Janganlah buat macam tu. Tunggulah dia clear dulu, potong dekat laluan lurus. Kalau nak pancung-pancung, saya rasa track day bukan tempatnya. Anda boleh masuk CCT ataupun masuk MSF. Banyak liga-liga perlombaan boleh masuk dalam tu. Itu tempat anda kalau betul-betul anda nak berlumba. Track day bukan tempat berlumba, lebih kepada bawa laju tapi dalam keadaan yang terkawal dalam lita. Itu pada saya itulah track day. Sebab track day ni banyak orang beginner dan banyak orang tak tahu. Jadi itulah dia kan, dia campak semua sekali dalam tu. Dia mendengar, yalah kita semua gian lah. Kita minat kereta sama-sama, kita nak lenjan kereta-kereta dalam track. Tapi itulah dia, kita cakap apa, give and take, mengalah dah sedikit. Anda boleh install race chrono dalam aplikasi anda, ada optimal kan. Dia katakan anda dapat peluang 10 lap, tak dapat clean 10 lap, tapi tengok balik ke optimal, oi aku dapat clock 2 minit 52, dah okey lah kan. Dah track day, takkan nak menyalahkan trafik. Kalau anda betul-betul tak nak kosong, anda boleh sewa lintas sepang pada harga RM300 sejam. Anda seorang nak main dah, puas-puas. Anda seorang je dalam tu, tak ada siapa nak kacau. Track day ni di mana kita berkumpul beramai-ramai dalam satu sesi 75 kereta. 75 kereta. Jadi pada saya kita ni lah, kita apa tu, cakap apa, banyaknya polis, bomba. Kita ni lah mengalah dah sedikit dengan orang-orang yang baru ni. Orang baru ni dia cemas, first time bawa try, tak tahu. Dah lah, orang baru ni kadang-kadang pun dia orang malas nak buat study. Dia tak tahu dalam lita sepang tu ada 15 turn. Lepas tu time tu lah baru nak belajar. Jadi pada saya, kalau orang yang nak turun track ni, cubalah spend masa turun ke pusat simulator yang menyediakan latihan track day di lintas sepang. Banyak dah sekarang. Dan saya nak recommend Android King di Sungai Wang Plaza, dekat bawah Blaska punya center. Kat Sungai Wang tu parking Aloyan. Pergi ke Sungai Wang, jumpa Android King punya booth, bukan booth lah, dia punya center, training center. Dekat situ dah boleh, Abang Jai nak belajar training lintas sepang lah. Kereta apa nanti abang Jai tanya, rear wheel ke front wheel lah, ceritalah kereta apa anda nak bawa. Okey, dia bukakan, nanti dia ajarlah silap belok nak turun sepang. Jadi pada saya, kalau yang beginner tu pun kenalah bawa homework. Kenalah ada effort, janganlah terus kawan ajak turun lita, terus turun lita tapi tak tahu apa-apa pasal lita sepang. Jadi kat situ pun saya menekankan yang expert ni, kalau dah put effort, kenapa yang beginner tak boleh put some effort lah kan. Yang expert ni, yang otai ni semua still belajar di simulator tau, untuk mempertajamkan pemanduan mereka. Jadi yang beginner ni janganlah, patutnya kita kena usaha lagi keras daripada yang veteran ni, sebab kita nak sampai tahap mereka. Kita nak benda tu, sesi tu selamat, kita nak sesi track day tu selamat kan. Lagi-lagi dalam hujan ni kan. Jadi saya rasa tak semua yang tahu pasal hal ni. Ada yang keluar track terus keluar ke kiri, tak tengok line putih, tak tengok kereta belakang. Banyak saya tengokkan, sangat-sangat bahaya. Cuba bayangkan, ada Lamborghini Huracan tengah memecut 320 km sejam, anda
dengan bawa kereta anda. Lain putih terus ke kiri sebab nak ambil side. Belakang hurakan tak sebab brake, entah accident. Tak ke naya macam tu. Jadi cubalah kita belajar menggunakan otak yang telah dianugerahkan oleh dianugerahkan oleh Maha Pencipta. Itu yang saya nak tekankan. Dia semua orang turun trek dia geram panas hati, buat timing tunjuk dekat kawan aku kereta aku boleh pergi 2 minit 30. Macam tu lah. Boleh. Betul tempat tu dekat dalam lita, tapi dalam lita pun ada undang-undang dia juga. Jadi sabar-sabarkan dahulu. At least anda tak turun ke Uluyam International Circuit, pada saya dah cukup. Saya dah cukup berterima kasih dah. Jadi kalau rasa nak turun track day 5 November ni, anda boleh turun dengan saya. Saya akan bawa, boleh guide, boleh ambil video. RM350 untuk 3 jam. Dan tak tahulah, saya tak boleh jamin, kemungkinan lembab, kemungkinan hujan, kemungkinan kering. Kita tak tahu kan cuaca kan. Jadi pada saya inilah the best time untuk line track dia sebab murah. Waktu tak murah adalah pertengahan tahun sebab time tu musim panas kan. Jadi semua orang nak merasa nak buat time attack time tu. Dia time hujan ni, time ni lah kita belajar memandu. Sliding kita ni macam ni. Adjust. Nanti nak boleh next adjust camber sikit, adjust toe lagi. Macam ni. Tukar tayar baru. Macam ni. Jadi time hujan ni the best place untuk anda memahirkan diri mandu kereta. Jadi saya mungkin berceloteh tamat di sini sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.